Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang kepada pelajar-pelajar baru ke Universiti Sultan Azlan Shah. Saya Muhammad Aidil bin Abdul Aziz yang merupakan Ketua Jabatan Pengurusan di Fakulti Pengurusan dan Teknologi Maklumat. Di sini saya mengambil kesempatan mengucapkan tahniah kepada para pelajar yang telah berjaya memasuki Universiti Sultan Azlan Shah. Ada beberapa perkara yang ingin saya sampaikan kepada pelajar-pelajar baru. Yang pertama, di Jabatan Pengurusan terdapat 3 bidang pengajian yang utama. Yang pertama adalah accounting, yang kedua adalah Islamic finance dan yang ketiga adalah business management. Di bawah 3 bidang pengajian utama ini, kita mempunyai 14 program pengajian, iaitu 4 program pengajian di peringkat diploma, 5 program pengajian di peringkat sarjana muda, 4 program pengajian di peringkat master dan 1 program pengajian di peringkat ijazah Doktor Falsafah yang dinamakan sebagai PhD Management. Di Jabatan Pengurusan kita mempunyai 36 orang pensyarah yang mempunyai bidang kepakaran masing-masing, sama ada dalam bidang accounting, Islamic finance dan juga business management. Berkaitan dengan kelas pengajaran dan juga pembelajaran di Jabatan Pengurusan, medium ataupun bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Inggeris maupun dalam bahasa Melayu, dan kelas diadakan secara bersemuka bergantung kepada jam kredit pertemuan bagi sesuatu subjek ataupun khusus. Pada masa ini, dalam keadaan kita menghadapi wabak COVID-19, kelas diadakan secara online. Seterusnya, untuk di Jabatan Pengurusan bagi para pelajar tahun akhir, sama ada di peringkat diploma ataupun di peringkat sarjana muda, para pelajar dikenaki untuk menjalani latihan industri pada tahun akhir, iaitu pada semester yang terakhir. Dan latihan industri ini merupakan satu kursus yang ditawarkan kepada semua pelajar di bawah Jabatan Pengurusan, termasuk di Jabatan Teknologi Maklumat, kecuali untuk pelajar-pelajar diploma perakaunan. Pelajar diploma perakaunan tidak mempunyai latihan industri pada tahun akhir pengajian. Seterusnya sudah tentu berkaitan dengan pengecualian kredit bagi para pelajar lepasan diploma USAS maupun lepasan diploma mana-mana IPTS termasuk college vocational. Untuk memohon pengecualian kredit, permohonan perlu dilakukan pada semester yang pertama. Ingatnya, pada semester yang pertama, iaitu sebelum peperiksaan akhir berjalan ataupun pada minggu yang ke-4, sebelum minggu yang ke-14. Bagaimana permohonan ini nak dilakukan? Syarat yang pertama adalah kursus yang ingin dimohon pengecualian kredit itu mestilah mendapat minimum grade C. Yang kedua adalah senarai kursus-kursus itu untuk memohon pengecualian kredit boleh didapati melalui portal pelajar masing-masing ataupun melalui laman web Universiti Sultan Azlan Shah. Dan para pelajar perlu memohon dengan melampirkan borang yang boleh didapati dalam portal masing-masing. Bagi para pelajar bukan lepasan diploma USAS, para pelajar dikehendaki untuk melampirkan silibus kursus tersebut, dan silibus kursus tersebut akan disemak untuk memastikan sama ada ianya setara ataupun tidak setara dengan kursus yang ada di USAS, dan mestilah kesetaraan silibus tersebut melebihi daripada 70% silibus yang ada di Universiti Sultan Azlan Shah. Bagi para pelajar lepasan diploma USAS, hanya melampirkan transkrip akademik sahaja, tidak perlu melampirkan silibus khusus. Jadi permohonan tersebut hendaklah dimajukan kepada Ketua Jabatan Pengurusan, iaitu kepada saya secara email, dan juga boleh dihantar kepada Fakulti Pengurusan dan Teknologi Maklumat juga secara email. Dan insya-Allah kita akan maklumkan kepada para pelajar tentang keputusan untuk pengecualian kredit tersebut. Jadi sekali lagi, saya selaku Ketua Jabatan Pengurusan mengalu-alukan kedatangan para pelajar baru ke Universiti Sultan Azlan Shah dan juga kepada keluarga Jabatan Pengurusan di Fakulti Pengurusan Teknologi dan Maklumat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anisura binti Muhammad Zainuddin, Ketua Jabatan Teknologi Maklumat di bawah Fakulti Pengurusan dan Teknologi Maklumat. Sebentar tadi anda semua telah mendengar sedikit penerangan daripada Encik Aidil, iaitu Ketua Jabatan Pengurusan. So di bawah Fakulti Pengurusan dan Teknologi Maklumat kita ada dua jabatan. Jabatan yang pertama adalah Jabatan Pengurusan yang Encik Aidil dah terangkan tadi, dan juga Jabatan Teknologi Maklumat. Saya selaku Ketua Jabatan. So di bawah Jabatan Teknologi Maklumat kita ada 4 bidang pengajian. Yang pertama ialah teknologi maklumat, yang kedua ialah multimedia, yang ketiga ialah seni bina landscape, dan yang keempat ialah industri pertanian. Bilangan pensyarah yang terdapat di bawah Jabatan Teknologi Maklumat ada 20 orang termasuk saya sendiri, dan setiap 20 orang ini di bawah bidang-bidang yang disebutkan tadi lah. Dan program pengajian di bawah Jabatan Teknologi Maklumat terdapat 8 daripada diploma sehingga ke peringkat PhD, yang mana dua program pengajian di peringkat diploma Teknologi Maklumat dan diploma multimedia dengan dakwah. Kemudian 4 program ijazah sarjana muda, iaitu ijazah sarjana muda sains komputer, ijazah sarjana muda multimedia kreatif, ijazah sarjana muda seni bina landscape, dan ijazah sarjana muda industri pertanian. Dan seterusnya satu program master, iaitu Master in IT Management dan juga PhD Science. Okey, satu lubang PhD. Banyaknya Cik Aidil dah sebut tadi. Okey, saya cuma nak sambung sedikit penerangan tentang pengambilan subjek yang anda ambil nanti. Pastikan adalah mengikut struktur pada semester yang telah ditetapkan di dalam struktur pengajian anda. Maknanya macam mana nak tengok struktur pengajian? Di dalam portal anda nanti, di dalam virtual campus, anda boleh buka. Di dalam portal anda akan nampak ada bahagian struktur program, dan anda boleh cari struktur program anda masing-masing. Kalau anda adalah pelajar multimedia dengan dakwah, anda boleh tengok kat situ. So kalau kat situ dah listkan semester 1 kena ambil subjek A, B, C, D, pastikan anda ambil subjek A, B, C, D. Okey? Alright, tetapi untuk semester 1, sebab anda semua masuk pada semester pendek, right? Dan biasanya semester pendek ni dia tidak akan ambil lebih daripada 12 jam kredit. Dia ada maksimum je lah sebab semester pendek kan. Jadi jangan risau sebab pada semester pertama subjek apa nak kena ambil akan ditetapkan oleh pihak akademik. Maksudnya dia akan auto register. So yang tu tak payah risau. Okay, cuma bila semester 2 nanti anda kena tengok apa subjek yang anda kena ambil dan pastikan anda ambil. Dan jangan ambil semester yang tiba-tiba nak ambil semester 6. Nak ambil subjek semester 6 kan, padahal anda baru semester 2. Itu akan menyebabkan masalah. Yang pertama, subjek tersebut kena ada yang ada prerequisite. Yang kedua, kalau anda ambil awal, ada possibility untuk anda clash jadual pada semester-semester yang akan datang. Dan peringatan kepada semua, nanti kita boleh, saya akan bagikan link, ada link nanti tentang subjek-subjek di bawah Jabatan Teknologi Maklumat, iaitu dalam bidang IT dan dalam bidang multimedia. Dia ada syarat, iaitu syarat markah lulus untuk coursework dan syarat markah lulus untuk final exam. Okey, so maknanya kalau anda nak lulus coursework, ada minimum markah yang perlu diperolehi. Okay, selalunya coursework 60%. Okay, daripada 60% tu minimum kena dapat 30%, 30/60. Okay, dan yang kedua untuk final exam 40%, minimum kena dapat 10%. Tetapi jumlah yang tadi 30 campur 10, 40 markah belum lagi lulus, sebab untuk lulus anda kena dapat sekurang-kurangnya 50 markah, iaitu grade C. Okay. Jadi kalau tak berapa faham, tak apa, kita ada sediakan video khas penerangan, video interaktif untuk menceritakan tentang konsep markah lulus coursework dan juga markah lulus final tersebut. Dan sebelum saya akhiri penerangan saya ingin mengucapkan selamat datang ke USAS. Terima kasih kerana memilih USAS. Dan terutama sekali terima kasih kerana memilih Jabatan Teknologi, program-program di bawah Jabatan Teknologi Maklumat dan juga Jabatan Pengurusan di bawah Fakulti Pengurusan dan Teknologi Maklumat.
Semoga pengalaman anda sepanjang di USAS ini dapat dijadikan satu kenangan yang indah ataupun pengalaman yang bermakna untuk anda gunakan di kemudian hari. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.